Hari ni kita nak sembang pasal GP Buriram dengan 2B Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd, ex-rider, obses dengan racing motor. MotoGP round ke-18 di Buriram, Thailand selalunya berlangsung dalam keadaan yang sangat panas. Tapi pada race Ahad yang lepas, hujan lebat. Ini adalah antara lita yang memerlukan power daripada motor dengan beberapa straight yang panjang. Race hari Ahad dimenangi oleh Pecco Bagnaia. Kemenangan yang ikutkan Pecco adalah sangat penting. Daripada segi pungutan mata, tak adalah beza sangat sebab diorang punya gap cuma berkurangan sikit je. Daripada 22 ke 17 mata. Sikit je beza dia. Tapi ia lebih kepada boost kepada kekuatan mental. Dekat Buriram ni ialah first time Pecco menang. Sebelum-sebelum ni dia tak pernah menang dekat track ni. Tambahan pula sepanjang minggu ni Pecco macam tak puas hati dengan prestasi dia sendiri. Daripada hari Jumaat lagi semua tak kena. Sampai ke sprint race sekalipun. Akhirnya bila menang pada hari Ahad, dia boost mental. Bagi mental lebih kuat bersedia untuk round di Sepang nanti. Yelah, kalau dah sepanjang minggu tu down aja, dekat sprint race dia struggle dan kalah kepada Enya Bastianini dan juga Jorge Martin. Tapi punca dia kalah dekat sprint race ni benarnya jelas. Tapi oleh disebabkan ia ialah rahsia pasukan, dia tak boleh bagi tahu. Yang dia boleh bagi tahu ialah dia kata tim dia buat satu setup yang terlalu safe. Jadi dia compromise kepada performance motor tu. Sampai ke sesi warm up hari Ahad sebelum race pun sebenarnya Pecco tak confident. Dia punya pace tak laju langsung. Bayangkan daripada sesi hari Jumaat sampailah ke warm up pada pagi Ahad, semuanya tak kena. Tim Ducati juga ada setup eksperimen yang dilakukan dengan Pecco tapi macam tak berhasil. Diorang balik kepada setting asal untuk race dan nampaknya berkesan. Jadi bolehlah dikatakan hari hujan tu sebenarnya membantu Pecco dari satu segi. Sepanjang minggu ni, rider-rider semua mempunyai masalah nak pilih antara tayar medium ataupun tayar hard. Tayar medium takut tak cukup untuk cover seluruh race. Tayar hard pula takut lambat sangat panas. Jadi bila tiba-tiba hujan, masalah tu hilang untuk semua rider. Diorang pakai tayar wet aja. Pada hari Ahad, Pecco demonstrasikan kita apa yang kita selama ni panggil Pecco sebagai seorang pelumba yang tenang. Pada cuaca hujan tu, Pecco nampak Jorge Martin push awal-awal lagi. Jadi dia ambil pendekatan untuk tunggu 2-3 lap lagi untuk prepare tayar belakang. Panaskan betul-betul, rasa betul-betul level grip yang ada dekat tayar belakang tu. Tapi tak sempat dia nak attack pun, Jorge Martin dah buat mistake dulu dengan Ghost Wide. Terlepas dua-dua, Pecco dan juga Marquez ke tempat pertama dan kedua. Walaupun dapat lead free daripada Jorge Martin, tapi perlumbaan Pecco tak mudah. Marc Marquez sentiasa cucuk dan kacau dia. Sekali lagi, Pecco Bagnaia demonstrasikan ketenangan dia sebagai seorang pelumba. Marc Marquez attack dia berkali-kali dan duduk cucuk dekat belakang dia betul-betul rapat. Tapi Pecco tenang aja. Tapi dalam tenang ada agresif dia. Bila Marc Marquez attack, dia attack balik immediately. Tak tunggu-tunggu pun. Kemudiannya Marc Marquez pula crash. Marc Marquez crash ni ada dua sudut pandangan. Yang pertamanya, Pecco aman sikit nak habiskan race pada tempat pertama. Mungkin Marc boleh kacau dia untuk tempat pertama tu. Tapi dari satu segi pandangan pula, kalau Marc stay dekat tempat kedua, pungutan mata Martin akan lebih kurang lagi pada tempat ketiga. Jurang mata Pecco kini dengan Jorge Martin ialah 17 mata. Dengan baki cuma ada race di Sepang dan Valencia je. Secara matematiknya, kalau Pecco menang nombor 1 pada baki race yang ada, 2 sprint race dan 2 race utama, dan Jorge Martin nombor 2 di setiap race tu, Jorge Martin masih lagi akan jadi seorang juara dunia MotoGP pada tahun 2024. Untuk bayangkan Jorge Martin berada di tempat kedua untuk race yang berbaki ni, nampak macam tak mustahil sangat. Macam benda biasa dan logik akal untuk dicapai. Tapi untuk Pecco nombor 1 di setiap race yang berbaki ni, nampaknya macam sangat susah. Tambahan pula di Sepang nanti ialah antara lita favourite Enya Bastianini yang menang dekat sini tahun lepas. Pecco sebenarnya memang agak hebat juga. 9 kemenangan dalam musim ni. Tak ramai rider yang boleh capai angka macam ni dalam satu musim. Cuma masalahnya Pecco selalunya ada problem dekat sprint race. Pada race yang lebih pendek, mungkin sebab ketenangan Pecco tu, dia susah nak decide dengan cepat untuk attack awal-awal. Macam yang diceritakan tadi, selalunya dia ambil pendekatan untuk tunggu dan judge dulu apa keadaan sekeliling dia. Biasakan dengan lita, biasakan dengan grip. Dan kalau ada benda yang tak kena, makin jauh lah dia tertinggal daripada lead. Itulah yang terjadi dekat sprint race selalunya. Pecco susah nak dapat nombor 1. Tapi sekurang-kurangnya untuk Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, Marc Marquez dan Enya Bastianini secara matematiknya dah tak boleh fight untuk World Championship lagi. Pertarungan juara dunia hanyalah di antara Pecco dan juga Jorge Martin saja. Ini akan mengurangkan sakit kepala Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia setibanya di Valencia nanti. Rasanya dekat Sepang mustahil diorang nak conclude race kecuali diorang buat mistake besar, jatuh dan sebagainya. Dekat
Valencia nanti, diorang boleh ambil lebih risk dengan konsep nothing to lose. Diorang memang kena push habis-habisan. Sebab kalau diorang play safe tapi tak dapat pada kedudukan yang sepatutnya pun, diorang akan kehilangan juga juara dunia. Sebagai contoh, katakanlah Pecco Bagnaia berada pada kedudukan pertama pada race di Valencia nanti. Jorge Martin mati-mati kena berada pada kedudukan kedua untuk jadi world champion. Kalau pace dia cuma cukup sekadar tempat keempat ataupun kelima, dia kena push juga untuk dapat tempat kedua. Jatuh pun jatuh lah. Sebab kalau dia stay dekat tempat nombor 4, nombor 5 tu pun, dia tak akan dapat juga juara dunia tu. Sama je kalau jatuh pun. Sama juga kesnya dengan Pecco. Berlawanan dengan Pecco Bagnaia, Jorge Martin ni nampak macam gopoh sikit bila dia fight ataupun battle dalam kumpulan. Kalau dia seorang-seorang memang dia laju. Tapi kalau dia duduk dalam grup, nampak macam gopoh sikit. Dekat sprint race misalnya, kegopohan dia nak rampas tempat pertama daripada Pecco, buatkan dia wide, tolak Pecco sekali. Sebaik dia orang boleh potong balik. Sama juga dengan race utama tu. Sebenarnya Jorge Martin dah nyaris-nyaris sangat kutip kosong mata. Masa Marc Marquez jatuh dekat belakang Pecco tu, Jorge Martin betul-betul dekat belakang Marc Marquez dan hampir buat kesilapan yang sama. Tapi sebab dia nampak Marc Marquez jatuh, reaction automatik dia ialah tegakkan sikit motor. Ngam-ngam point masa dia nak tegakkan balik motor tu, sebenarnya dia dah lost tayar depan dia. Kalaulah tak ada Marc Marquez dekat depan tu, dia memang crash sebab tak ada react lebih awal. Kegopohan ni lah yang dia kena kawal kalau dia nak jadi world champion tahun ni. Makin dekat dengan penghujung musim, tekanan tu makin tinggi. Kalau tak kawal, gopoh tu akan jadi semakin teruk. Marc Marquez dengan Enea Bastian ini sama-sama naik kali ni. Bukannya naik ke posisi yang tinggi, tapi dua-dua crash pada race utama. Pada sprint race, Enea Bastian ni nombor 1, tapi Marc Marquez cuma berjaya tempat keempat. Mengikut Marc Marquez, GP23 ni kalah dengan GP24 pada sektor pertama dalam trek Buriram ni. Sektor pertama ada 2 straight yang panjang yang menyebabkan dia kena tinggal dengan GP24. Tapi pada sprint race, sebenarnya Marc Marquez telah menggunakan engine fresh yang baru. Jadi walaupun dia tahu tentang defisit kelajuan GP23 berbanding GP24 pada awal minggu, dia harap ada tambahan extra speed dengan enjin baru pada race. Tapi nampaknya tambahan tu pun tak cukup untuk lawan GP24. Sebenarnya Marc Marquez target dapat tempat ketiga, tapi tak sangka pula Enea Bastian ini tiba-tiba boleh power pula. Enea Bastian ini pula tak dapat ulang prestasi yang sama masa sprint race pada race utama. Dah ada juga bunyi-bunyi macam dia kata dia kena sabotage. Dia tak cakap lah, tapi cara dia explain tu macam ya. Antaranya dia kata masa dia start race, dia tak gunakan whole shot device. Sebab katanya team advice dia start lebih baik mengikut data tanpa whole shot device. Tapi sebaik saja race start, dia tengok starting dia jadi lagi teruk daripada semua orang. Tambahan lagi pula, dia kata masa dia exit corner dekat straight, dia rasa macam lebih kurang 30 horsepower kurang daripada biasa. Betul ke tak betul? Tak tahulah. Kadang-kadang orang bila dah tak puas hati ni rasa macam-macam. Kedua-dua rider ni juga nampaknya degil pun boleh tahan. Marc Marquez ditanya adakah sekarang ni dah tak boleh kacau World Championship, dia akan biarkan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia kat depan. Dia cakap tak tahu. Dia kata dia tak boleh kontrol dia habiskan race kat mana dan macam mana pace dia masa race. Enea Bastian ini pula cakap tak ada apa-apa yang berubah. Ada dia nak tolong Pecco Bagnaia. Di sprint race juga Ducati telah buat rekod yang baru. Ke-88 biji Ducati ni menduduki top 8 dalam race sprint. Mungkin pada tahun ni lah kita boleh tengok peak performance daripada Ducati keadaan macam ni. Sebabnya pada tahun depan 8 biji ni akan berkurangan menjadi 6 biji selepas Pramac bertukar kepada Yamaha. Kesan kepada pengurangan jentera atas grid MotoGP ni ialah juga pengurangan data-data yang penting yang Ducati ada sekarang ni. Sekarang ni Ducati ada 8 set of data setiap minggu untuk diorang analisis dan buat keputusan dengan lebih cepat. Sedikit sebanyak mesti membantu juga dari segi development jentera. Tapi start tahun depan diorang akan berkurangan 2. Penunggang Ducati juga kali ni dibayangi dengan pelbagai jenis penalti. Mulanya Marc Marquez, selepas dia jatuh dekat belakang Pecco tu, dia bangun nak sambung race tapi dia zip suit dia tak penuh. Ada undang-undang dalam MotoGP yang mengatakan kalau gear macam racing suit, helmet, glove, boot semua tak pakai betul-betul akan dikenakan penalti. Tapi pada zaman era MotoGP yang moden ni, daripada 3 kes yang terbaru, cuma Quartararo je yang kena. Mungkin kerana Quartararo betul-betul zip dia terbuka luas sampai chest protector pun dia buang. Jorge Martin dan Marc Marquez kurang-kurangnya masih ada chest protector melekat lagi dalam suit. Chest protector ialah pad di bahagian depan dada yang kalau korang perasan rider akan selit sebelum zipkan diorang punya racing suit. Kali kedua Marc Marquez kena penalti pula. Ini ialah kali kedua dia sondol Juan Mir sampai terkeluar daripada track dengan agak agresif. Tapi Marc defend dia punya tindakan tu. Kalau kamera tu tunjuk daripada depan straight, kita akan nampak yang Marc sebenarnya dah dekat sebelah Juan Mir betul-betul. Cuma Juan Mir yang nak defend terlampau beria sangat dan tutup line langgar Marc Marquez. Ni Marc Marquez cakap lah. Tapi macam mana pun Marc Marquez ada tindakan yang sangat bijak. Bila dia tengok dah terjadi situasi ni, dia macam dah boleh agak dia akan kena penalti drop one position. Sebelum penalti tu diumumkan, dia kejar rider kat depan dia dan potong.
kosong, dan bila penalti tu diumumkan, dia drop one position kepada rider yang kat depan tu berbanding dengan John May yang dekat belakang. Jorge Martin pula dipertikaikan kenapa tak kena penalti selepas lebih 4 kali terkeluar daripada limit litar dekat kawasan hijau. Kejadian ni berlaku masa sprint race. Peko dekat belakang, dia kira Jorge Martin dah terkeluar daripada limit litar tu 4 kali. Dia dah agak akan kena penalti tapi tak kena. Setakat ni penjelasan steward ialah curb ataupun rumble strip yang biru putih ni ialah daripada jenis yang dipanggil sebagai Misano curb. Curb ni kalau rider terkeluar daripada track akan jadi disadvantage berbanding dengan advantage. Tu je penjelasan steward setakat ni. Penganalisis MotoGP masih lagi cuba dapatkan penjelasan yang lebih kukuh sebab nampak macam keluar daripada limit tu dah sasah kena penalti sepatutnya. Dalam sprint race, undang-undang dia ialah kalau 3 kali keluar daripada limit litar akan kena penalti. Perkara ni memeningkan peminat-peminat MotoGP tentang bagaimana sebenarnya steward ni buat keputusan. Dengan Marc Marquez sekalipun yang dia kena penalti tu, sebenarnya mula-mula ada keluar grafik pada live race tu tulis long lap penalty, tapi tiba-tiba ditukar kepada drop one position. Seorang lagi rider Ducati, Franco Morbidelli, yang menunggang sebuah GP24 pun kena penalti sebab dia langgar Quartararo sampai Quartararo jatuh. Betul kan? GP24 kan? Nampak macam GP23 dia bawa tu. Memang malang untuk Quartararo dan Yamaha kali ni. Pada sprint race dan juga race utama, dia disondol oleh rider lain pada corner yang sama. Setelah struggle dekat sesi awal minggu ni, sebenarnya pada sprint race dan race utama, dia punya pace macam agak baik. Kalau tak disebabkan disondol ni, mungkin dia punya keputusan baik dekat sini. Dekat sprint race, dia kena sondol Binder dekat corner yang sama Morbidelli langgar dia, cuma dia tak jatuh. Dekat race utama, Morbidelli pula yang langgar sampai jatuh macam kita cerita tadi. Tapi dekat race utama tu, Quartararo rasa ralat sikit. Lepas dia jatuh, dilanggar Morbidelli tu, dia bangun dan sambung race sebenarnya. Sebahagian wing telah pun patah, batang footrest tinggal separuh dan tak ada brake belakang. Tapi lap time dia selepas dia sambung balik race lepas jatuh tu ialah lebih kurang 1.40. Lebih kurang sama dengan lap time Peko Bagnaia yang lead race dan menang. Jadi kalau kita nak buat andaian, kalaulah Morbidelli tak langgar dia sampai jatuh, ada kemungkinan besar Quartararo boleh naik podium dekat race ni. Benda ni berlaku mungkin sebab masa cuaca kering, masalah Yamaha yang sama macam Honda ialah susah nak panaskan tayar belakang Michelin. Jadi bila hujan dan menggunakan tayar wet, disadvantage tu tak ada sebab pengeluar lain pun perlukan masa yang lebih kurang sama dalam keadaan hujan. Hai, kalau tidak kita mungkin boleh tengok sebuah Yamaha berada di atas podium. Morbidelli punca. Sama juga dengan Yamaha, rider-rider Honda pun dia punya pace macam up sikit masa cuaca hujan dekat race utama. Bukamerini dan John May akhir-akhir ni ada suarakan benda yang sama, iaitu dekat belakang ni ada battle-battle yang best. Cameraman kena bagi exposure lebih dekat bahagian belakang ni. Dekat grup depan, boleh dikatakan semua rider yang bersaing dekat depan menggunakan jentera Ducati. Jentera yang sama dengan prestasi yang lebih kurang sama. Jadi cara riding pun lebih kurang sama dan cara battle pun kurang menarik. Dekat belakang ada lebih banyak variasi. Ada KTM, ada Aprilia, ada Honda, ada Yamaha. Semua jentera ni berlainan dan karakternya pun berlainan. Jadikan bila diorang battle, ada style masing-masing dan lebih intense battle tu. Tapi ini pandangan diorang sebagai rider kelompok belakang lah. Bayangkan kalau MotoGP ikut cadangan diorang ni dan cameraman banyak fokus dekat belakang. Tak ke kena sembuh diorang dengan kita para peminat ni? Apa benda kau pergi shoot orang belakang-belakang ni? Secara puratanya, KTM lebih baik prestasinya dekat sini berbanding dengan race yang lepas-lepas ni. Acosta kembali naik podium tempat ketiga oleh kerana Marquez jatuh. At least dia tak lagi jatuh selepas berturut-turut jatuh sampailah ke sprint race di Buriram ni. Soalan kepada Pedro Acosta ialah jatuh banyak kali ni adakah mengganggu kau punya confident di atas sebuah KTM? Katanya confident dia tak terganggu sangat sebab dia tahu prestasi KTM ni sekarang boleh match dengan Ducati. Cuma dalam otak dia dah start fikir nak habiskan race berbanding dengan asyik jatuh je. Rugi mata. Podium Pedro Acosta ni sebenarnya dirampas daripada Jack Miller. Sian brother Jack. Hampir-hampir dia nak dapat podium pertama dia dekat musim ni, kena pula rembat dengan Pedro Acosta. Dah lah awal-awal Pedro Acosta dah rembat seat dia dalam KTM. Tapi antara semua rider KTM nampaknya Brad Binder pun dah start menerima package aero yang sama macam Pedro Acosta. Sayap pada swing arm belakang. KTM walaupun turun naik performance dia, tapi sekurang-kurangnya ialah pengeluar kedua terbaik selepas Ducati berbanding dengan Aprilia. Masalah Aprilia ni nampaknya macam semakin teruk di Buriram. Selain masalah jentera yang panas sangat, sama macam tahun lepas, grip tayar belakang pun terlampau teruk sangat. Sehingga kan Maverick Vinales kata kalau guna tayar hard pun dia tak tahu tayar tu boleh tahan tak sampai habis race. Rasa sangat aneh, rasa macam bawa tayar batu, tak ada grip langsung katanya.
sebenarnya. Tapi sekurang-kurangnya Vinales race sorang-sorang dan masalah haba tu tak ketara sangat dengan dia. Ada corong untuk halakan angin pergi ke rider, tapi bila ada rider kat depan, angin tu tak ada. Alex Espargaro yang race dalam kumpulan terasa panas tu melampau. Jadi rider kedua terbaik Aprilia selepas Maverick Vinales ialah Raul Fernandez dalam Trackhouse GP. Tu pun cuma level-level Honda Yamaha je. Tak tahu kenapa murudum sangat Aprilia akhir-akhir musim ni. Race seterusnya yang ditunggu-tunggu oleh peminat MotoGP dekat Malaysia akan berlangsung di Sepang pada hujung minggu ni. Andrea Iannone akan kembali race dalam MotoGP menggantikan DJ Antonio yang akan menjalani pembedahan bahu. Esok hari Rabu malam, sekali lagi aku akan stand in untuk Cikgu PJ dalam podcast GP oleh Two Wheels. Cikgu PJ masih lagi off dalam proses menimbang cahaya mata baru. Jadi jumpa lagi esok.